Okey, tengok. Soalan ibadah korban. Yang pertama, daging korban perlu diagihkan kepada 3 bahagian, iaitu 1/3 untuk peserta korban, 1/3 untuk jiran-jiran termasuk orang kaya, dan 1/3 fakir miskin. Betul tak cara ni? Betul. Tapi ni bukan pilihan yang terbaik. Boleh? Boleh nak bagi 3 macam tu. 1/3 untuk diri kita sebagai peserta korban, 1/3 untuk jiran-jiran termasuk orang-orang kaya, 1/3 lagi untuk fakir miskin. Cuma bezanya fakir miskin dan orang kaya ni, bagi pada fakir miskin atas jalan sedekah, bagi pada orang kaya atas jalan hadiah. Ni cara bahagian, cara kaedah kita bagi daging korban, salah satu cara. Tapi ni bukan cara yang terbaik, bukan cara yang lebih afdal sebenarnya. Cara yang lebih afdal macam mana? Cara yang lebih afdal, kita bagi semua sekali. Kita sebagai peserta korban, kita bagi semua sekali kepada fakir miskin, ataupun rakan-rakan daripada jiran-jiran kita ataupun orang kaya tadi atas jalan hadiah. Kita hanya ambil, paling kurang kita ambil untuk beberapa suap untuk makan diri kita dan ahli keluarga kita sahaja. Dan daging yang paling afdal bagi peserta ibadah korban, iaitu hati. Antara banyak-banyak daging yang paling afdal dimakan oleh peserta korban, iaitu hati. Sebab tu hati kalau boleh bagi 7. Kalau peserta korban bagi seekor lembu tu ada 7 orang. Tapi kalau dia seorang, tak apalah. Seorang aja. Seekor lembu dia niat seorang, tak apa. Kalau ada 7 orang, maka potong 7 bagi kepada peserta masing-masing. Takut-takut kalau kita tak bagi, dia kata Allah tak dapat yang afdal. Kita buat terbaik sebagai orang yang mengurus. Afdalnya dia bagi sedekah semua sekali, dan dia hanya ambil untuk sedikit sahaja. Dan hal lebih afdal lagi, dia bagi semua sekali, sikit pun tak makan. Lagi hebat Tapi kena makan juga, sedap kan. Tengok orang makan, takkan kita gigit jari je kan. Makanlah sikit, ambil berkat tuan-tuan. Okey, sekiranya bahagian fakir miskin itu tidak sampai 1/3 kerana susah hendak dapatkan fakir miskin, apakah hukumnya? Tak apa. Orang yang paling afdal terima daging kurban siapa? Fakir miskin. Fakir miskin ni dia ada sempadan wajib bagi mereka. Dalam satu bahagian tu paling kurang kena sampai kepada fakir miskin untuk sekali makan ahli keluarganya. Paling kurang, dalam lebih kurang 1 kilo lah. Paling kurang satu bahagian tu wajib. Kalau kita tak bagi dan kita makan semua sekali daging korban tersebut, kita gulai untuk anak isteri kita, ahli keluarga kita saja, tak bagi pun kepada fakir miskin, dan kita tak ganti dengan daging lain, maka korban tersebut tidak sah. Kalau nak suruh sah macam mana? Kena ganti dengan daging lain kepada fakir miskin. Kalau kita terlepas pandai, buat balik 10 kilo kita dapat satu bahagian tadi, kita balik buat kenduri rumah kita, makan untuk anak-anak isteri kita saja, dan tak bagi sikit pun pada fakir miskin, maka nak menyelamatkan korban tersebut, kita kena beli daging luar sana, daging di luar sana 1 kilo ataupun 2 kilo, bagilah pada fakir miskin, baru memadai korban kita itu. Boleh? Tu nak gambarkan pada kita, fakir miskin ni antara orang yang utama menerima agihan daging korban. Orang kaya, kalau ramai fakir miskin tak bagi, tak apa sebenarnya. Tak bagi tak apa, pasal orang kaya ni dia selalu makan daging dah. Betul tak? Pagi makan daging, tengah hari makan daging, petang makan daging, burger tu daging lah tu. Malam dia makan mi goreng, daging lagi dalam tu. Lalas sekali dia belaka, kecil manis pun dia, darah tinggi pun dia. Apa lagi? Garuk pun dia. Apa lagi? Macam-macam pakej. Tapi ini bukan nak mengenakan ayah-ayah sini ni. Dah memang tradisi macam tu dah berlaku. Nak gambarkan macam tu. Maknanya utamakan fakir miskin. Orang kaya kalau tak bagi sekalipun, dia boleh beli tak? Dia mampu beli. Tapi nisbah kepada silaturrahim, nisbah kepada ukhuwah Islamiyah, maka kita bagi juga. Kalau ada lebihan-lebihan daripada fakir miskin, kita bagi lagi.
Paling kurang satu bahagian tadi sekilo lah lebih kurangnya, bukan ketetapan tu. Maknanya paling kurang untuk sekali makan. Fakir miskin ahli keluarganya. Itu paling kurang. Maknanya kalau kita bagi bukan 1/3 untuk fakir miskin, sah tak? Sah lagi tu. Sah lagi. Cuma tak dapat pembahagian yang lebih afdal sahaja. Okey, seterusnya. Apakah upah dengan memberi daging korban kepada penyembelih dan petugas korban adalah haram. Tetapi bolehkah kita berniat hadiah sahaja kepada penyembelih dan petugas korban? Hukum kita bagi kepada petugas-petugas korban, tak kira tukang sembelih, tukang lapah, tukang apa saja yang ada kaitan dengan penyembelihan korban itu, haram kita bagi dengan menggunakan daging ataupun tulang belulang, sekalipun seurat sehelai bulu sebagai upah kepada mereka itu. Tak boleh. Kalau nak bagi atas jalan hadiah. Boleh tak? Boleh. Kadar mana? Sama dengan biasa-biasa. Kalau dia tak jadi tukang sembelih pun kita bagi juga berapa? Sekilo. Peserta di luar sana orang kaya kita bagi berapa? Bagi sekilo juga. Sama. Sekalipun dia jadi tukang sembelih, sekali dia jadi tukang lapar, sama juga dengan orang yang pegang kupon biasa. Jiran kita dia datang tunjuk kupon, dia dapat sekilo, maka kita sebagai tukang sembelih dapat sekilo, kita sebagai tukang lapar dapat sekilo. Tu dia panggil bagi atas jalan hadiah. Hak tu tak apa kalau bagi macam tu. Cuma yang tak boleh macam mana? Dengan sebab kita sebagai tukang sembelih, dengan sebab kita sebagai tukang lapar, dengan sebab kita ni kerja kuat, maka kita sebagai tukang sembelih orang bagi kita 3 kilo. Kita sebagai tukang lapah, kita tumbangkan lembu, orang bagi 3 kilo kat kita. Kalau kita tak jadi tukang lapah, tak jadi orang tukang tumbangkan lembu, tak jadi tukang sembelih, orang bagi 3 kilo tak? Tak bagi. Maka pemberian tersebut, sekalipun niat hadiah, dia tak jadi hadiah masa tu. Dia jadi mana? Dia jadi apa tu? Dia jadi upah pasal dia panggil balas jasa. Nampak? Maknanya kalau nak bagi sama dengan pemegang kupon biasa. Pemegang kupon biasanya kita bagi sekilo contohnya. Maka kita tukang sembelih pun bagi sekilo, tukang lapar pun bagi sekilo semua. Bukan atas dasar nak bagi upah padanya. Kalau nak bagi juga upah macam mana? Nak bagi upah, kita cari sumber-sumber lain. Cari daripada sumber-sumber lain dalam bentuk duit ke, dalam bentuk hadiah-hadiah lain yang tak ada kaitan dengan daging korban, tulang belulang melibatkan binatang korban itu. Cari sponsor lain. Dengan sebab dia jadi tukang sembelih, seekor kita bagi RM50. 2 ekor 100 dah. Kalau 10 ekor 500. Ramai kalau nak jadi tukang sembelih. Tapi syarat dia boleh terima hadiah tadi, terima hadiah selain daripada daging korban ataupun mana-mana anggota binatang korban itu. Dia ambil daripada sumber-sumber lain yang tak ada kaitan dengan daging korban tersebut. Maka hukumnya harus kita buat macam tu. Tapi kalau kita ambil daging, bagi lebih pada tukang sembelih, bagi lebih pada tukang lapar, maka hukumnya haram pengurusan tersebut. Boleh? Yang terima pun tanggung sama, yang bagi pun tanggung sama. Kena berhati-hati ni. Ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, dulu tak apa je." Ya betul. Kitab fiqh yang kita baca ni, bukan hari ni je kita baca. Kita baca zaman dulu lagi. Cuma orang tak nak pakai. Orang tak nak pakai. Hari ni kita bagi lagi. Masuk dekat dengan raya korban sebulan, 2 bulan sebelum tu kita bagi lagi. Kita masak lagi. Kita apa lagi supaya ilmu tadi melekat di dada-dada umat Islam. Walaupun kita berdepan dengan apalah ustaz ni, nak bagi pada tukang sembelih pun tak boleh. Bagi bukan tak boleh, cuma biar kena dengan cara. Boleh? Tu kena macam tu. Okay, seterusnya soalan yang ketiga, peserta korban disunatkan menyaksikan sendiri penyembelihan binatang yang dikorbankan, tetapi sekiranya mereka tidak boleh tengok darah kerana rasa takut, adakah mereka ini tak perlu menyaksikan penyembelihan? Sunat tuan-tuan, hukum
Hukumnya sunat kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita dan kita pasang niat sendiri. Masa sembelih tu kita pergi tengok duk kat mana. Kalau boleh biar kita nak sembelih lembu ni dibaringkan di atas lambung kiri. Kalau sana arah kiblat, kepala lembu belah sana, pinggul dia belah sini, kaki dia belah sini. Maknanya dia dibaringkan atas lambung kiri. Peserta korban duduk belah mana? Nak suruh nampak memancuk darah tadi, duduk belah depan macam ni. Bila mana dia tengok mancuk je darah, dia niat. Kalau dia satu bahagian, inilah satu bahagian korban yang sunat atas diriku pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Masa bila? Masa darah sedang memancuk. Kalau dia tak boleh tengok darah sebelum lembu terkorban, dia pun korban dulu situ. Macam mana? Dia boleh serah kepada siapa-siapa sebagai tukang niat, dia wakil. Boleh tak? Boleh. Dia serah pada tukang sembelih untuk niat bagi pihak dia. Boleh tak? Boleh. Dia serah pada mana-mana pihak, mana-mana individu yang dipercayai untuk niat bagi pihak dirinya. Boleh tak? Boleh. Dengan sebab dia tak mampu tengok. Tapi hukumnya sunat. Pasal ni dia jadi penyaksian di akhirat besok sebenarnya. Sebab tu orang yang masuk penyertaan korban sunat. Bila mana masuk 1 Zulhijjah, sunat dia simpan rambut, bulu-bulu di badan, kuku-kuku, semua sekali. Anggota-anggota badan dia ni jangan potong dulu. Sehingga bila? Sehingga dia sembelih binatang korban. Tapi kalau nak simpan daripada 1 Zulhijjah, nak sembelih 10 Zulhijjah, bengkok kuku tu macam tu. Pergi asyhadu alla ilaha illallah, confirm peserta korban ni. Kalau kuku dah main bengkok macam tu. Seminggu tak potong kuku dah cukup panjang. Tapi kalau hampir 2 minggu punya panjang kan. Tapi kena bersih lah sebenarnya. Kalau tak ambil daripada 1 Zulhijjah pun maknanya ambil 5 hari ke 3 hari sebelum tu ke, kira tu. Sebagai penyaksian. Dah habis selesai korban, potong kuku, potong rambut, potong bulu-bulu di badan. Pasal apa sunat sebelum tu? Kita simpan kuku, simpan bulu-bulu di badan. Pasal semua anggota-anggota badan kita, bulu-bulu di badan kita ni, walaupun kita nak potong tapi kita tangguh dulu. Pasal dia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti betapa kita menyaksikan ibadah korban. Kita salah seorang yang terlibat dengan ibadah korban. Kena macam sunat hukumnya. Okey, seterusnya yang keempat, peserta korban adalah layak mendapatkan 1/3 bahagian daging korban mereka. Tetapi sekiranya hendak disedekahkan ke semua dengan korban tersebut, adakah cara ini lebih afdal? Ya. Memang dia boleh terima, bukan kata 1/3. Kalau dia nak buat balik semua sekali, nak balik semua sekali, contohnya dia dapat bahagian dia 10 kilo semua sekali. Tapi kita tak buatlah di tempat kita ni, kita serah pada pengurusan surat. Kalau di kampung-kampung, dia bagi 7. Seekor lembu tu dia bagi 7, kepala dia pecahkan 7, ekor dia potong 7, hati dia potong 7. Dah dapat bahagian masing-masing, semua buat balik. Semua buat balik kat rumah. Kalau kita tak nak bagi 3 macam tadi, 1/3. Kalau kita nak masak semua sekali dan kita nak ambil hanya sempadan wajib sahaja untuk fakir miskin dalam lebih kurang sekilo lebih, sekilo ataupun sekilo setengah, dah memadai korban. Tapi tak dapat cara kaedah lebih afdal. Boleh? Peserta korban adalah layak mendapatkan 1/3 bahagian daging korban mereka. Tetapi sekiranya hendak disedekahkan semua sekali dengan korban tersebut, adakah cara ini lebih afdal? Ya, lebih afdal. Semua sekali kita nak sedekahkan, lebih afdal. Lebih afdal macam ni. Dia tak nak semua sekali dia nak bagi fakir miskin. Pasal dia dah tiap-tiap hari makan daging. Pagi daging, tengah hari daging, petang daging, malam daging. Masuk raya korban daging lagi. Sebab tu lepas raya korban ni, biasanya di masjid surau susuk jemaah dia. Pasal apa? Naik darah. Naik darah atas. Naik ke kepala. Naik pening habis. Sebab tu kena imbang-imbangkan, kena muhasabah diri, jangan lebih-lebih sangat, buat biasa-biasa. Kita dah makan daging tiap-tiap hari, bagi lebih sikit pada fakir miskin. Dia dapat lebih tak apa ke fakir miskin? Ya, fakir miskin dia dayak dapat lebih. Kalau dia datang tempat kita, dia dapat sekilo, dan dia pergi masjid sana orang bagi ekor, dia pergi masjid sana orang bagi daging batang pinang.
Pergi sana orang bagi kepala. Dalam sekali dia balik petang, penat. Balik letak semua sekali. Kepala ada, ekor ada. Kaki ada, 4 kaki ada. Dia cantum semua sekali, tengok-tengok. Seko ada depan rumah dia. Boleh tak dia macam tu? Boleh tak dia macam tu? Boleh. Bagi fakir miskin, dia layak dapat walaupun seko. Dia pergi banyak dengan sebab banyak penyertaan korban. Hak ni bagi, yang ni bagi, dia dapat banyak. Boleh bagi mereka. Dia boleh tasarrufkan daging. Tapi orang kaya boleh milik macam tu tak? Tak boleh bagi orang kaya. Fakir miskin dia boleh. Dia boleh buat macam mana tu? Dia uruskan daging tersebut dengan cara yang lebih meluas. Untuk makan, boleh makan. Untuk simpan dalam peti ais, dalam tempayang, dalam apa saja, dia simpan untuk makan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Semua tempat-tempat simpanan di rumah dia, tempat sejuk, tempat keras, semua habis. Dah simpan, ada lagi. Pergi buka payung tu, tepi jalan tu. Buka meja, dia boleh sangkut daging situ, jual daging, tukar daripada daging kepada wang ringgit. Boleh beli pampers anak, boleh bayar yuran sekolah, boleh bayar bil elektrik dan seumpamanya. Boleh tak dia buat macam tu? Boleh. Bagi fakir miskin. Ustaz, ni boleh jual ke daging korban? Fakir miskin dia korban tak? Dia bukan korban, dia bukan peserta korban. Yang haram jual daging korban siapa? Peserta ibadah korban. Fakir miskin dia tidak menyertai ibadah korban, dia hanya penerima yang paling afdal. Maka bila mana dapat banyak, sampai satu tahap dia boleh jual daging tersebut. Tengok, fakir miskin dia rasa terbela bila mana masuk raya korban sekali-sekala. Sebab tu kita kalau datang fakir miskin, tuan-tuan jangan cemuh. Jangan cemuh mereka, tuan-tuan. Walaupun dia kata, muka ni tadi dah datang dah ni, nampak ada lagi ni. Kita pun ambil pembesar suara. Ni dia. Jangan tuan-tuan. Pasal bercanggah dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan bila mana kita berdepan dengan orang yang berminta-minta, jangan sekali-kali kita mengherdik, kita marah mereka, tinggi suara dengan mereka. Kerana rasa bila mana kita lihat mereka, nampak jijiknya mereka, nampak sebelah mata mereka ini. Jangan tuan-tuan, nilai di sisi Allah, Allah Ta'ala tak lihat miskin kaya. Allah Ta'ala lihat di mana ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu, kalau kita tak nak bagi, kita bagi tahu dengan cara elok. Jangan tinggi suara, jangan herdik, jangan marah mereka, supaya mereka boleh pergi dalam keadaan tidak terguris hati mereka. Boleh? Itu cara terbaik. Allah Ta'ala ajar kita, tuan-tuan. Bukan saya nak mengajar ni, saya baca yang Allah Ta'ala bagi tahu kaedah tu. Kita kena buat. Seterusnya, yang kelima, apakah hukum mereka yang mengambil daging kurban tanpa pengetahuan ahli jawatan kuasa agihan kurban? Apakah hukum mereka yang mengambil daging kurban tanpa pengetahuan ahli jawatan kuasa agihan kurban? Sambil-sambil duk lapah, tengok-tengok daging batang pinang. Lama tak kena daging batang pinang. Lalu kita ambil senyap-senyap. Haram perbuatan tersebut. Haram perbuatan tersebut. Kita ambil tanpa kebenaran daripada pihak pengurusan, hukumnya haram. Nabi bagi tahu kepada kita, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lah yang selayaknya membakar daging-daging itu. Tak padan tuan-tuan dengan daging batang pinang yang kita makan pagi keluar petang, tiba-tiba dibakar oleh api neraka. Jangan. Redalah kita tuan-tuan kalau kita ni jadi petugas, dapat sekilo sama juga dengan yang lain. Redalah dapat apa batang pinang pun alhamdulillah, dapat apa saja alhamdulillah. Itulah bahagian kita tuan-tuan. Jangan tuntut lebih. Kalau tuntut lebih, tu dia panggil benda, panggil upah pula. Dia kata aku kerja kuat, perut aku basuh, aku tumbangkan lembu, aku nak dapat daging lebih. Tu dia panggil tuntut lebih. Dia panggil hukum bagi lebih dengan sebab nak balas jasa, dia panggil upah. Tu hukumnya haram. Kalau dia nak lebih, kita bayar dia tuan-tuan. Bayar dengan duit. Boleh? Jangan bayar dengan guna daging kurban sebagai balas jasa. Tak kena dengan cara. Okey. Seterusnya yang keenam, adakah bahagian daging kurban untuk peserta perlu diambil dari daging lembu yang diniatkan sekiranya diberi daging lembu lain, adakah dibolehkan? Okey. Kan kita ni di masjid, khususnya di tempat kita, kalau di kampung-kampung
Memang dia sembelih lembu tu dia bagi. Betul tak? Kalau di kampung-kampung, Bu. Kalau di tempat saya di Kelantan, kadang-kadang setiap rumah ada sembelihan korban. Sebab tu raya korban ni lebih meriah daripada raya puasa di Kelantan. Cuma saya dah banyak tahun tak balik Kelantan di musim hari raya korban ni. Banyak tahun dah. Tahun ni tak raya Kelantan lagi, pergi Kemboja lagi. Ada orang tanya, "Ustaz, ada apa-apa ke?" Asyik pergi Kemboja. Iyalah, ada apa-apa lah. Ada sekolah satu dan ada sahabat-sahabat fakir miskin di sana yang perlu dibela. Sekolah tu perlu dipantau. Lalu kita korbanlah. Korban masuk, korban kasih sayang sikit dengan anak isteri kita. Korbanlah. Tinggal kampung halaman kita sini, tinggal anak isteri sekejap. Tak lama pun, bukan sebulan, paling lama pun seminggu je pergi. Kalau di kampung-kampung, dia buat di rumah-rumah. Dia sembelih lembu tu, dia bagi lembu tu juga kepada peserta-peserta korban. Hak itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Lembu tu yang dia niat korban, lembu tu juga diagihkan kepada peserta-peserta korban. Boleh? Tapi nisbah pada tempat kita jadi sukar, betul tak? Jadi payah. Bila mana penyertaan korban tu kita dapat berapa ekor lembu? 10 ekor contohnya. Dengan tempat yang sempit, dengan ahli jawatan kuasa kerja kita yang taklah berapa ramai sangat, kadang-kadang bercampur aduk. Afdalnya daging itu juga kita bagi kepada peserta-peserta korban. Tapi bila mana diserahkan kepada pengurusan masjid ataupun surau, boleh tak kita bagi daging lain? Hukumnya harus. Boleh? Harus kita bagi daging lain. Selepas peserta korban tu bagi mandat kepada ahli jawatan kuasa, dia tanda tangan dalam porang penyertaan korban tu, kita terima sebagai wakil, maka kita bagi tadi sebagai wakil kita gabung semua sekali lah. Semua sekali 10 ekor lembu tu kita bagi. Cuma kita bagi pada peserta 3 kilo ataupun 2 kilo seorang. Yang lain tu kita bagilah kepada yang selain fakir miskin ataupun orang kaya atas jalan sedekah dan hadiah. Fakir miskin atas jalan sedekah, orang kaya atas jalan hadiah. Harus perbuatan tersebut. Cuma tak dapat cara pengurusan yang lebih afdal. Boleh? Kalau di sini mampu buat, boleh buat. Boleh buat tak kalau sini buat macam tu? Kalau buat macam tu terbaik sebenarnya. Kena buat macam tu sebenarnya. Kalau kita mampu buat, lembu tu juga kita bagi kepada peserta korban, hak itulah lebih aula. Hati lembu tu juga yang dia niat, hati lembu tu juga kita bagi pada dia. Hak tu lebih afdal lah bagi peserta-peserta korban. Tapi kalau kita tak mampu buat macam tu dengan sebab ahli jawatan kuasa kita pun terhad, tak mengapa, hukumnya harus kita bagi daging-daging yang lain. Syarat peserta korban tadi reda dengan pengurusan kita. Boleh? Dan memang orang nak masuk penyertaan korban di tempat kita ni, dia kena terima cara pengurusan kita selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Itu syarat dia. Kalau bercanggah dengan syariat, tidak ada reda berkaitan dengan bercanggah dengan syariat. Boleh? Okey, seterusnya. Yang ketujuh, mana lebih afdal, sama ada korban di tempat sendiri atau di luar negara? Di mana penduduknya lebih memerlukan daging korban? Di tempat sendiri ada afdal yang tersendiri. Di luar negara ramai fakir miskin, ada afdal yang tersendiri. Cuma saya nak pecahkan pada dua di sini. Afdal di tempat kita ni, pertama sekali kita boleh saksikan sendiri dengan mata kepala kita pengurusan ibadah korban. Kita boleh pasang niat sendiri, kita boleh saksikan sendiri binatang korban kita. Sunat tu, sunat semua tu. Masa darah mengalir, kita boleh pasang niat situ. Masa hari raya korban tu, kita boleh tengok binatang korban kita. Sunat. Satu sudut. Tapi ni sebuah pada sudut yang lain. Bila mana di tempat kita ni tak ramai fakir miskin sebenarnya, berbanding dengan orang kaya. Tapi kalaulah di tempat kita ni kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri, pada masa sama orang miskin ramai, afdal kita buat tempat kita. Memang terbaik kita buat. Daging korban kita agih pada fakir miskin tempat kita. Tapi ni sebuah pada suasana kita pada hari ni lain jadinya. Fakir miskin boleh kira dengan jari, orang kaya tak boleh kira dengan jari. Pasal ramai sangat orang kaya sebenarnya. Penerima zakat ni tak ramai.
Ramai orang yang layak keluar zakat sebenarnya tempat kita. Bila mana bertembur macam tu, maka satu sudut yang lain afdal dari segi sudut agihan, kita tak dapat tempat kita sebenarnya. Dari segi sudut agihan tak dapat pada tempat kita. Dapat tempat mana? Dapat ni negara-negara umat Islam yang tertindas. Contohnya di Myanmar, di Filipina, di selatan Thailand, di Kemboja, di Sudan, di India. Negara-negara umat Islam yang tertindas, yang mana mereka ni merasai daging kurban hanya setahun sekali. Makan daging ni setahun sekali. Nisbah kepada di bumi Kemboja. Saya tak nak cerita tempat lain, pasal tempat lain saya tak pernah pergi. Takut-takut kita terpaksa berbahau dengan nak suruh sedap ayat kita. Di bumi Kemboja, dengan sebab tahun ni tahun yang keempat, saya menguruskan ibadah korban di sana, kita boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri. Yang mana majoriti fakir miskin di sana. Kalau kita masuk lagi jauh pedalaman tu, kita jumpa betapa mereka ni sangat-sangat memerlukan pertolongan, support pada kita. Kadang-kadang kita sampai tu, dia sambut kita macam menteri, panjang lebar beratur. Kadang-kadang kita terpaksa bagi seko je. Seko satu kampung yang besar. Dapat besar mana? Kadang-kadang besar tapak tangan seorang. Besar tapak tangan seorang. Kita hari ni lebih-lebih, tuan-tuan. Dapat besar tapak tangan pernah berlaku tahun 2000, silap saya, tahun 2011 saya pergi. Seorang makcik ni bila mana kita bagi dia dapat je seketul daging besar tapak tangan ni, dalam lebih kurang 300 gram. Dia dapat je, dia menangis sambil-sambil cium daging. Allahu Akbar, kata kita tak boleh tengok orang menangis, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, kita sebagai ketua rombongan, orang bagi pembesar suara, ustaz buat ulasan sikit apa yang berlaku. Minta maaf, saya kalau tengok orang menangis, kita tak boleh bercakap, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menangis, saya duduk cakap depan ni, saya tak boleh bercakap dah. Lalas sekali, sahabat saya terjemuh apa yang dia, sambil-sambil dia menangis, tak apa hak dia cakap. Rupanya sambil-sambil dia cium daging tadi, dia bercakap apa? Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa peserta-peserta ibadah kurban daripada negara kita ni, daripada negara Malaysia, yang mana dengan sebab penyertaan mereka, kami hari ni dapat makan daging kurban walaupun sebesar tapak tangan ini, ya Allah. Dia minta keampunan supaya diampunkan kita-kita yang menyertai ibadah kurban. Dengan sebab setahun sekali jumpa pula sikit je, tuan-tuan. Kita hari ni sekilo seorang, kadang-kadang berlebih-lebih, setengah-setengah masjid lebih-lebih, tuan-tuan. Pukul 6.30, pukul 7 tengok daging banyak lagi, siapa nak ambil. Tengok nak dapat afdal kok mana sebenarnya kalau dah sampai tahap tu kedudukan. Sebab tu kalau tanya dari segi sudut peribadi saya, satu sudut lebih afdal kita bagi kepada negara-negara umat Islam yang lebih memerlukan. Satu sudut yang lain, dengan nisbah kita boleh tengok dengan mata kepala kita, maka kita buatlah di sini dengan sebab kita nak saksikan. Kalau nak terbaik lagi, sini pun kita masuk penyertaan korban. Di negara-negara umat Islam yang tertindas pun kita bela juga. Pada saya itu yang terbaik. Pasal dua-dua kita dapat. Hak saksikan sendiri dengan mata kepala kita pun kita boleh laksanakan. Kita bagi sebagai wakil pada wakil-wakil kita pun kita dapat juga. Terbaik kita buat macam ni. Okey, seterusnya. Sekiranya daging korban tulang dimasak untuk diberi makan kepada petugas korban, adakah dibolehkan? Kerana ada pendapat terbaru tidak boleh. Ada pendapat terbaru kata tak boleh. Ya, memang tak boleh. Kalau kita semua sekali seekor lembu tu kita masak semua sekali, dan kita panggil semua peserta-peserta korban, petugas korban makan situ, sah tak korban? Tidak memadai korban tersebut. Sekalipun fakir miskin ada dalam kelompok tersebut, sekalipun ada fakir miskin ada dalam kelompok tersebut. Kenapa? Kerana fakir miskin bukan dia nak makan, bukan semata-mata nak makan daging yang kita masak, pasal dia nak milik daging tersebut. Kan saya dah sebut tadi, fakir miskin ni ada sempadan wajib bagi setiap bagi setiap bahagian kurban tu ada hak wajib bagi fakir miskin. Bila mana kita nak masak, bukan kata tak boleh masak. Ambil dulu bagi seekor lembu yang kita nak masak itu dengan persetujuan peserta-peserta korban, ambil dulu sempadan wajib untuk fakir miskin, yang lebih pada tu
masaklah. Selesai masalah. Boleh? Okey. Ambil berapa banyak tu? Paling kurang dalam lebih kurang 7 kilo untuk fakir miskin, masaklah. Hak lain. Boleh? Selamatkan keadaan kita. Okay, seterusnya yang ke-9. Bolehkah kulit daging korban disedekahkan kepada yang memerlukan seperti untuk dibuat kompang contohnya? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita sedekah pada mana-mana sekolah tahfiz, kita sedekah. Kan mereka ni memerlukan. Dan bila mana kita sedekah, tu lepas ada hak kita kan. Bila mana dapat pada mereka, mereka boleh uruskan nak buat kompang ke, nak buat apa saja, hak tu bagi mereka lah, tak ada masalah. Cuma jangan kita sebagai peserta korban, kita ambil kulit tu kita jual. Dan duit tu kita agih sama-sama peserta korban tadi. Haram perbuatan tersebut. Ataupun kita bagi kulit tadi kepada non muslim, kepada orang kafir, maka haram juga perbuatan tersebut dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kena buat macam mana? Kalau kita nak bagi mana sekolah tahfiz mana-mana, pada fakir miskin mana-mana, silakan. Kita tak makan kulit dia orang, ada setengah-setengah orang dia makan kulit daging korban. Dia makan kulit, dia buat apa? Dia buat kerupuk. Saya pun tak pernah makan, rasa macam mana wallahu a'lam. Tapi orang katalah kulit tu dia boleh proses. Dia boleh proses. Dia buat kerupuk lagi. Tahan lama. Kita ni daging dah penuh peti ais dah, kulit ni buang gitu je. Kalau ada orang nak, orang yang lebih memerlukan, kita bagilah atas jalan hadiah ataupun sedekah pada mereka. Boleh? Jangan orang nak, kita buat bagi ni nanti dia jual. Hak tu tak payah kita selidik. Hak tu dia punya. Lebih-lebih lagi pada fakir miskin kita bagi. Itu hak dia dah. Seperti mana daging tadi dia boleh jual kan? Dia boleh. Okay, seterusnya yang terakhir. Ada pendapat menyatakan daging korban tidak boleh disimpan lebih 3 hari. Terutama daging untuk peserta korban. Kalau simpan lebih 3 hari, apa hukumnya? Makruh. Makruh. Pasal nama dah korban kan. Nama dah korban. Bila mana korban, janganlah sampai satu tahap kita ambil manfaat di sebalik tu 3 bulan duk makan hak tu lagi. Jangan sampai tahap tu. Maknanya kita jangan lebih-lebih lah. Buat biasa-biasa. Nak simpan boleh, tak ada masalah. Cuma hukum jadi makruh. Kita ambil manfaat begitu lama menggunakan daging korban itu. Kerana dalam keadaan itu fakir miskin duduk gigit jari. Kita duduk makan daging korban lagi. Fakir miskin duduk apa ni? Duduk cari besi buruk depan rumah kita. Nak makan nasi, nak masak. Berpada-pada mereka. Dalam bab agihan daging korban, satu lagi saya nak sebut, jangan pilih keturunan, jangan pilih bulu. Dia ni orang tempatan, dia ni orang dia ni pendatang tanpa izin. Tu jangan pilih. Ada sebut dah dalam kitab fiqh, nak bagi ni kepada penduduk tempatan, anak qaryah kita saja. Ada macam tu? Tak ada. Lagi mana dia ni orang duduk tempat kita, walaupun dia ni pendatang, terutama Myanmar kan. Kita tengok dia kadang-kadang kita nak pergi solat subuh, dia dah tolak basikal dah. Satu akidah dengan kita tu. Kadang-kadang yang satu akidah dengan kita. Kita bila mana masuk raya kurban, kita berpada-pada nak bagi pada golongan-golongan ni. Jangan kita pilih bulu dalam bab ni. Bahkan kalau segi sudut kemiskinan, sahabat-sahabat kita daripada Myanmar ni lebih utama daripada kemiskinan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita di sini sebenarnya. Sahabat-sahabat kita di sini walaupun miskin, ada sampai satu tahap mereka ni tolak basikal cari besi buruk. Ada. Jarang biji mata kita jumpa sahabat-sahabat orang Melayu Islam kita ni tolak basikal pagi-pagi hari, cari plastik besi buruk untuk menampung kehidupan. Tapi sahabat-sahabat daripada Myanmar dengan kesempitan hidup, walaupun duduk di negara maju kita ni, tapi apakan daya, itulah yang sedang berlaku. Maka sekali setahun belalah mereka, tuan-tuan. Paling kurang kita bagi ruang pada mereka. Lebih sikit tak apa, tuan-tuan. Boleh? Okey, habis. Wallahu a'lam. Minta maaf lebih sikit hari ni. Ada soalan lain ke? Ke habis dah soalan? Soalan ni semua. Okey, habis. Cukuplah sekadar itu untuk malam ini.
Moga-moga apa yang kita bincang ini dapat memberi sedikit kefahaman dan nilai tambah kepada kita semua untuk menguruskan ibadah korban pada tahun ini. Moga-moga ianya mendapat satu nilaian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, masuk penyertaan korban tu sunat. Belajar ilmu berkaitan dengan korban ni, pengurusan korban ni wajib. Tapi terbalik hari ni. Kita terbalik hari ni. Kita nampak penyertaan korban tu hak sunat tu hak lebih-lebih, tapi hak belajar ni tak ada benda hari ni. Hak ni hak wajib ni, hak belajar berkaitan hukum hakam berkaitan ibadah korban ni wajib. Menyertai ibadah korban, menguruskan korban itu hukumnya sunat. Itu benda-benda sunat melibatkan. Nak sempurnakan yang sunat. Hak ni kita kena tumpu. Bila mana hak ni kita boleh buat dengan kefahaman yang sempurna, dengan nilai-nilai Islam yang dah digariskan oleh para alim ulama, insya-Allah pengurusan ibadah korban kita terbaik. Bila mana ada ilmu di hadapan kita. Tapi kalau tak ada ilmu, macam-macam orang petikai. Jadi cukup sekadar tu apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Sebelum saya tutup, saya nak umum lagi sekali, kalau ada sahabat-sahabat yang nak masuk penyertaan ibadah korban di bumi Kemboja dengan nilaian harga satu bahagian RM300 untuk sederhana besar dan RM330 untuk yang lebih besar dan RM600 untuk seekor kambing. Tu semua tu masuk dengan pengurusan lah sahabat-sahabat kita cari kambing lembu di sana, adalah apa ni kita bayar sikit banyak untuk mereka lah. Di samping perkara-perkara lain yang tercatat dalam borang yang telah saya agihkan sebelum ini, ada di bawah tu berkaitan dengan apa ni masjid, surau, berkaitan dengan sekolah agama, sekolah tahfiz, berkaitan dengan tabun dakwah, fakir miskin, anak-anak yatim, macam-macam lagi lah. Yang berminat boleh isi borang tersebut. Kalau tak ada borang, borang tu masih ada dengan saya. Berminat isi borang dan hantar kembali pada saya paling lewat 2 hari sebelum hari raya korban. Saya akan bertolak ke Kemboja pada 23 hari bulan dan balik ke tanah air pada 28 hari bulan, 6 hari tahun ini. Jadi sekadar itu saja. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah.